Baik, insyaAllah pada pagi ini kita teruskan, masih lagi ada sedikit sambungan perbahasan kita berkaitan dengan dunia yang menipu. Ya, dunia yang menipu. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa hidup ini adalah ujian. Dan dunia ini salah satu daripada ujian dalam kehidupan kita. Dan dunia ini salah satu sifatnya adalah dia menipu daya. Menipu daya sehingga kita lalai, sehingga kita lupa dan kita hilang fokus terhadap tempat yang kita nak tuju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana ya Allah, engkau perelokkanlah dan sempurnakanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau permudahkanlah segala urusan-urusan kami, sama ada urusan dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma ya Allah, engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan, dia dihormati Puan Salwa dan seluruh urustia pengajian muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, para ahli ilmu yang saya hormati dan saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita, memberi kesihatan kepada tubuh badan kita, memberi kesempatan masa untuk kita hadir berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya suka ulang, kita hendaklah ada dalam hati kita suatu harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala memberi kesempatan masa untuk kita berada di taman syurga di dunia sekarang ini. Kita juga sangat-sangat berharap supaya Allah meletakkan kita di syurga-syurga Allah di akhirat nanti insya-Allah. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita teruskan, masih lagi ada sedikit sambungan perbahasan kita berkaitan dengan dunia yang menipu. Ya, dunia yang menipu. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa hidup ini adalah ujian. Dan dunia ini salah satu daripada ujian dalam kehidupan kita. Dan dunia ini salah satu sifatnya adalah dia menipu daya. Menipu daya sehingga kita lalai, sehingga kita lupa dan kita hilang fokus terhadap tempat yang kita nak tuju. Jangan pula kata kalau macam tu, kenapalah Allah cipta dia untuk menipu. Tidak. Allah cipta dia untuk jadi ujian kepada diri kita. Dan salah satu ujiannya ialah dia melekakan kita. Kita sebenarnya yang silap kerana tertipu. Ya, jangan salah penipu, salahkan diri kita kerana tertipu. Ya, Piramli dah pesan lama dah. Tolong ingat. Ingat tak cerita tu? Ya, dah tahu dah dia tu penipu. Kenapa kita percaya juga pada dia? Saya pun tak ingat juga dia punya skrip. Tapi nak bagi tahunya bahawa kita dah tahu dah sifat-sifat dunia, salah satunya dia melekakan kita. Maka jangan tertipu dengan dunia. Baik, kita sambung muka surat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Baqarah ayat bukan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ayat 14 tu. Baik, zuyyina linnas, dihiaskan. Saya pernah hurai sebelum daripada ini, daripada minggu yang lalu ni, zuyyina iaitu dinampak cantikkan. Itu dalam bahasa supaya kita lebih terasa lah. Asalnya taklah cantik sangat. Tapi dihias untuk nampak cantik. Linnas kepada manusia.
Dari sudut apa? Dari sudut hubbus syahwat. Iaitu mencintai kehendak. Hubbu ni boleh kita terjemah menyukai ataupun mencintai. Asyahawat, kehendak-kehendak syahwat. Dia apa makna syahwat? Nafsu. Syahwat ni keinginan nafsu. Itu namanya syahwat. Kadang-kadang disebut hawa nafsu. Jadi segala kehendak nafsu ni sebenarnya kalau kita tidak teliti dan kita tidak perhati, dia akan meletihkan kita. Itu yang dikatakan ikut nafsu lesu. Betul lah tu. Dia memenatkan kita, dia meletihkan kita, kadang-kadang dia merosakkan diri kita. Tetapi diperhiaskan supaya nampak cantik kesukaan nafsu itu, kecintaan nafsu itu. Di antara diperhias cantiknya ialah minan nisa, daripada perempuan-perempuan. Orang lelaki tengok orang perempuan, samalah sebaliknya orang perempuan tengok lelaki. Dia sama je kan? Ke tak sama? Sama. Kalau tidak tak kahwin. Ya, dia berkenan, orang lelaki berkenan kat perempuan, orang perempuan berkenan kat lelaki. Dia sama je. Cuma orang perempuan ni dia malu sikit. Maka dia lambat sikit mengatakan hati dia. Tapi kalau dia beri kepada lelaki hati dia beri semuanya. Betul tak? Okey, selesai. Ada nak bagi tahu gitulah. Baik, minal banin, dan ada keinginan nafsu kepada benda yang disukai itu, antaranya anak-anak. Kita suka anak-anak yang ramai, anak-anak yang kita kata sihat ceria. Baik, kemudian wal qanatiril muqantarah, harta benda yang bertimbun-timbun. Manusia ni memang dia suka. Kerana apa? Dihiaskan cantik. Dinampakkan cantik. Rasa seronok, rasa gembira bila mana tanahnya banyak, duitnya banyak. Tapi dia tak tahu bahawa suatu hari nanti berapa ramai orang yang kadang-kadang dengan duit banyak itulah derita dia. Betul ya? Tak tenang hati dia. Tapi masa dia duduk cari tu dihiaskan biar cantik, biar seronok, dia suka. Lagi bertambah duit dalam bank tu lagi seronok. Bertambah lagi tanah lagi seronok. Ya, sebab ada orang ni ribuan ekar dia. Betul tak? Okeylah kalau dah betul. Okeylah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian harta yang bertimbun-timbun tu antara contohnya minaz zahab, daripada emas, wal fiddah, daripada perak. Sekarang ni gelang-gelang apa sekarang ni? Macam-macam gelang sekarang ni kita tengok. Ya. Saya pun tak tahu nak sebut. Macam-macam gelang ada kat tangan tu. Ya, duk tayang dalam YouTube. Wal fiddah, perak. Wal khail al musawwamah, dan kuda-kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Ni zaman dulu lah. Zaman dulu ni orang yang ada kuda-kuda yang terlatih memang kaya lah dia. Zaman sekarang ni kereta-kereta, kenderaan-kenderaan lah. Wal an'am, binatang ternak. Wal hars, ladang-ladang, kebun-kebun tanaman. Zalika. Maka tengok Allah senarai satu-satu tu ya. Tolong buat perhatian. Akhirnya Allah kata zalik, semuanya itu mata'ul hayatid dunia, kesenangan hidup di dunia. Semua tu yang kita sebut tadi hanya sekadar kesenangan hidup di dunia ni. Dunia apa ni? Dunia yang menipu daya. Jangan tertipu dengan itu. Yalah, kadang-kadang kita tengok orang naik kereta mewah, kita rasa nak juga kan. Orang rumah dia besar, kita rasa nak juga. Orang ada ladang dan macam-macam, kebun musang king lagi ada kan. 40,000 ekar, takkan tak nak. Rasa nak. Rasa. Sebenarnya Allah kata jangan tertipu dengan itu. Kerana itu adalah sekadar kesenangan dunia. Akhirat yang ada tu boleh tentu senang seumpama itu. Akhirnya Allah menyatakan wallahu, dan Allah indahu, di sisinya, di sisi Allah, husnul ma'ab, ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. Atau yang lebih baik daripada itu, apakah itu? Syurga. Syurga ni berapa luas? 7 petala langit, 7 petala bumi. Kalau kira ekar, berapa juta ekar?
Yang di bumi ni pun kita tak tahu nak berapa ekar sebenarnya berapa ekar. Ni bukan bumi saja, 7 petala langit, 7 petala bumi. Kebun apa yang tak ada? Semua jenis kebun. Sungai apa yang tak ada? Semua jenis sungai. Sungai arak, sungai madu, sungai susu. Kita ni yang ada ni sungai apa ni? Sungai yang tercemar. Tu. Okey, setakat itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu. Cuma satu benda yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, yang Allah bagi tahu kepada kita. Ada satu perkara yang saya belajar dulu dengan guru saya, cuba perhati betul-betul. Allah bagi tahu al-hayatud dunya, hidup dunia. Semata-mata dunia tidak, tapi hidup semata-mata hidup dunia. Tidak ingat kepada hidup akhirat. Yang ni yang menjadi persoalan. Bukan dunia tu semata-mata, tapi sebab sekarang kita sudah berada di dunia. Yang menjadi kehidupan sekarang ni yang dicela ialah kehidupan yang dunia semata-mata dunia. Tanpa halalnya, tanpa mengira haramnya, tanpa mengira dosa dan pahalanya, tanpa mengira akhirat, syurga dan nerakanya. Ni persoalannya, dikatakan orang yang sudah tertipu dengan dunia. Kalau dia duduk di dunia tapi dia masih lagi tahu halal dan haram, dia mengambil kira dosa dan pahala, dia mengambil kira bahawa dia sedang dalam sebuah perjalanan menuju ke akhirat, ke syurga, pada waktu itu dia tidak dicela dan dia tidak tertipu. Itu dia. Sebab tu ayat yang saya ingat lagi masa duduk belajar dulu, wamal hayatud dunya, hidup dunia. Ayat tu yang masalahnya. Kita ni hidup di dunia tak ada masalah, tapi jangan hidup dunia. Kerana hidup kita sebenarnya bukan untuk dunia, hidup kita untuk akhirat. Kan ada dalam satu kitab Tanbihul Ghafilin. Ada baca ya? Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang yang lalai. Dalam satu hadis dibicarakan, Nabi kata, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ni dicipta untuk kamu. Maka tak ada masalah dengan dunia. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Adapun kamu dicipta bukan untuk dunia. Dunia untuk kamu, kamu untuk akhirat. Maka jangan hidup semata-mata dunia. Hidup untuk dunia dan akhirat. Itu tak ada masalah yang tu. Sebab tu kita bicara balik bahawa kenapa sahabat-sahabat Nabi itu kaya raya. Sahabat Nabi ada kaya. Ada ulama-ulama yang mewah. Imam Malik ni pakaian dia hebat, pakaian dia mahal-mahal. Ya bukan kita kata. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ustaz, kadang-kadang orang tengok kalau macam ustaz-ustaz yang pakai kereta yang besar, orang kata apa ni ustaz ni tak zuhud langsung. Tak boleh cakap gitu. Tapi bukan puan-puan okey. Tuan-tuan pun okey juga. Ya, sebab ada orang cakap gitu. Kenapa ustaz ni? Kan? Macam Ustaz Dasuki kan. Kenapa ustaz ni? Ya, cakap pasal mati. Beli kereta besar. Tak ada masalah. Kenapa? Kerana kereta tu untuk kenderaan dunia untuk sampai ke akhirat. Betul? Tuan-tuan tak pernah bawa kereta ke masjid. Yang ni yang masalahnya, kereta besar tak pernah sampai ke masjid, tak pernah parking depan masjid. Yang parkingnya depan hotel, yang ni yang masalahnya. Tapi depan hotel pun tak ada masalah juga. Ya, kalau sekejap kat hotel, sekejap kat mana? Kat mall mana-mana, sekejap lagi kat masjid, sekejap lagi kat depan rumah anak yatim, sekejap lagi tempat orang miskin, sekejap lagi ziarah ibu dan bapa. Itu tak ada masalah. Kerana cuba tanya, cuba baca kisah-kisah para alim ulama. Jubah dia mahal, jubah dia. Imam Malik, jubah dia mahal. Bila mana tanya kenapa? Kerana dia bukan pakai kerana untuk tunjuk kemegahan, tetapi untuk jaga wibawa ilmu dia. Sebab kadang-kadang kalau ustaz-ustaz pakai yang compang-comping tu, ustaz apa ni? Kan? Takat tu dululah insya-Allah. Maknanya tak ada, isunya bukan masalah dunia, hidup semata-mata dunia. Sebab tu diletak perkataan al-hayatud dunya. Yang ni yang boleh kita faham insya-Allah. Baik, saya ulang balik. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa, melainkan la'ibun. Kehidupan dunia itu adalah la'ib. Apa makna la'ib? Sebuah permainan yang sia-sia. Walahwun, dan hiburan yang melalaikan. Sebab tu bukan tak boleh berhibur, boleh berhibur. Kerana jiwa manusia ni dia ada hati. Hati ni nak seronok. Mana ada hati nak derita, mana ada hati nak menangis, hati nak gembira dan seronok. Habis bagaimana? Berhiburlah. Tapi hiburan yang bagaimana? Hiburan yang tidak melalaikan kita daripada Allah, daripada diri kita siapa hakikat yang sebenarnya.
Tak ada masalah. Kan ada seorang ada zaman Rasulullah tu, orang Habsyah ke, yang dia berjoget depan Nabi tu. Dia menari depan Nabi. Nabi kata dia duduk buat apa tu? Dia duduk menari. Dia cakap apa tu? Dia duduk baca Muhammad Abdun Saleh. Muhammad Abdun Saleh. Dia duduk sebut Nabi Muhammad ini seorang hamba yang soleh. Dia alunkan kata-kata itu. Depan-depan Nabi dia berjoget. Kita ni kalau depan ustaz, boleh tak berjoget? Tak mahu kita. Ustaz pun sama lah. Ustaz nak berjoget depan tuan-tuan. Tak ada lah. Ya, malu kita. Tapi ada zaman Nabi berjoget depan Nabi. Dia panggil ar-raqsu, menari. Jogetlah, menari. Depan Nabi. Nabi larang tak? Nabi tak larang. Maknanya boleh? Boleh. Sebab tu Islam ni adalah mudah. Yang menyusahkan bila mana kita salah faham terhadap Islam. Islam tak bagi berhibur. Islam mana yang tak bagi berhibur? Nak menyanyi boleh? Boleh. Ni macam puan-puan nak anjurkan konsert nyanyian. Ni kat sini ni. Boleh. Tapi tak tahu AJK Masjid Nazir bagi ke tak. Ya, nak jemput siapa? Siapa penyanyi yang top sekarang ni di kalangan orang Malaysia? Siti Nurhaliza boleh. Tapi kita tak payah datang lah. Kalau kita pula, kita buat konsert lain pula. Dan nyanyian itu nyanyian yang menyebabkan kita insaf, kita ingat Allah. Tak ada masalah puan-puan. Buat sekali. Saya bagi sokongan insya-Allah. Dah nak menunjukkan bahawa hidup dengan Islam ni mudah. Dunia ini sebenarnya untuk kita. Cuma kita tu untuk akhirat. Jangan kita untuk dunia. Yang ni yang salahnya. Okeylah ya. Waladarul akhirah, dan dar tempat kediaman di akhirat. Boleh juga terjemah negeri akhirat. Khairun, lebih baik. Lilladzina, bagi orang-orang yang yattaqun, yang orang yang bertakwa. Saya suka sebut lagi sekali. Perkataan yattaqun, mana-mana perkataan dalam bahasa Al-Quran, huruf pertama adalah huruf ya, atau huruf ta, atau huruf alif, atau huruf nun. Ataupun disebut dalam bahasa ringkas anaitu, alif nun ya ta. Anaitu, alif nun ya ta. Baik. Kalau huruf-huruf ini menjadi huruf pertama dalam satu-satu perkataan, dan perkataan itu 4 huruf ke atas, kena tengok huruf dia 4 huruf, maka dia adalah kata kerja mudhari', fi'lul mudhari'. Pertama kita dapat ilmu dia adalah fi'il. Apa makna fi'il? Kata kerja, kata perbuatan. Jadi macam mana nak terjemahnya? Terjemah dalam bentuk perbuatan. Waladarul akhirah, dan negeri akhirat itu khairun, lebih baik, lilladzina, bagi orang-orang yang tindak tanduknya, perbuatannya, yang ni, yattaqun, merupakan tindak tanduk dan perbuatan orang-orang yang bertakwa. Sekarang ni Allah bukan sekadar nak kepada sifat, Allah nak kepada perbuatan, tingkah laku dia. Dia makan sebagai orang yang bertakwa, dia minum sebagai orang yang bertakwa, dia tidur, dia bangun, dia berjalan, dia duduk, semua tingkah laku dia tu duduk sebagai orang yang bertakwa. Dia guna fi'il. Bila fi'il mudhari' memberi makna sekarang dan akan datang. Saya suka cerita begitu supaya tuan-tuan dan puan-puan mula sedikit sebanyaklah belajar bagaimana berinteraksi dengan kalimah-kalimah Quran. Kerana kalimah-kalimah Quran ini adalah patah-patah perkataan bicara-bicara Allah, firman-firman Allah. Dan Allah Ta'ala ni setiap bicaranya, pada titiknya, pada hurufnya, pada barisnya, apatah lagi pada perkataan dan ayatnya, semuanya adalah ilmu. Okey? Semua ilmu. Maka huruf ya itu asal makna dia. Dia. Kepada orang-orang yang dia bertindak, berbuat sesuatu sebagai orang bertakwa. Oleh kerana ada waw ke akhir tu, waw dengan nun, waw tu namanya wawul jamaah. Waw yang menunjukkan ramai. Asalnya dia, bila mana dah ada waw, mereka. Bagi orang-orang yang mereka bertindak, berbuat sesuatu sebagaimana orang yang bertakwa.
Maka tolong pastikan setiap perbuatan kita, duduknya kita, macam mana duduk orang bertakwa. Pernah belajar? Bagaimana berjalan orang bertakwa? Pernah belajar? Bagaimana cara makan orang bertakwa? Bagaimana cara berpakaian orang bertakwa? Kita tak kisah sangat ya. Okeylah. Kita belajar lain kali. Tak, saya nak bagi tahu perkataan tu dulu. Bukan sifat tapi perbuatan. Apa maknanya? Orang yang sudah bersifat, ia akan melahirkan perbuatan. Mana dulu? Sifat dulu ke perbuatan dulu? Yang jenis ada sifat pemarah, melahirkan perbuatan-perbuatan yang menggambarkan dia sedang marah. Yang ada sifat sabar, akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia ni penyabar. Sifat. Okey, selesai. Afala ta'qilun? Maka Allah tanya satu soalan, oleh itu tidakkah kamu mahu berfikir, menggunakan akal? Sebab ta'qilun ni daripada akal. Sebenarnya begini terjemah dia. Apakah kamu tidak ingin menggunakan akal untuk kamu faham? Fikir ada lain, perkataan lain. Sebab tu dalam Quran dia ada kadang-kala afala tatafakkarun. Ingat ya masa baca Quran, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berfikir? Ada kadang-kala afala ta'qilun. Tidakkah kamu memahami dengan akal? Mana dulu faham dengan fikir? Fikir dulu baru faham. Ke faham dulu baru nak fikir? Ke baru sekarang nak fikir untuk faham? Dia kena faham dulu baru fikir. Jangan fikir benda yang tak faham. Tak ke mana kita. Sebab tu faham dengan akal, fikir dengan otak. Faham dulu baru fikir. Jangan fikir benda yang kita tak tahu apa-apa. Jadi yang menjadi masalahnya, kita tak tahu apa masalah sebenarnya. Kita duduk fikir sampai pecah kepala. Habis apa masalah? Tak tahu. Masalahnya, tak ada masalah apa. Oh, rupanya tak ada apa pun masalahnya. Kita yang buat masalah. Kenapa fikir benda yang kita tak faham? Sebab tu tolong faham dulu apa yang situasi yang berlaku antara keluarga, antara anak isteri, antara suami isteri, antara masyarakat. Faham dulu apa cerita sebenarnya ni. Sekarang kan isu viral kan. Viral itu, viral ini. Kita pun turut sama. Turut sama komen, turut sama bagi pandangan. Kita sendiri pun tak faham apa yang berlaku. Bahkan kita dah kata dah, oh memang orang ni memang dia ni macam ni perangai dia. Apa yang perangai dia tu? Entah. Tak faham. Kalau dia jadi macam tu, kenapa dia jadi begitu? Kita dengar cerita isteri yang mengamuk kan. Mengamuk. Apa ceritanya? Ni perangai buruk dah ni. Ya ke perangai buruk? Kita tak tahu lagi apa cerita sebenarnya. Sama juga suami yang kita kata begitu begini. Tak apalah setakat tu dahulu insya-Allah ya. Jadi nak ceritanya ialah faham dulu baru fikir. Okey. Faham dengan akal, fikir dengan otak. Wallahu a'lam. Cuma ada satu terjemah ni, yang ni salah kalau orang terjemah. Afala ta'qilun, apakah kamu tak ada otak? Ramai yang terjemah gitu. Sedap je dia cakap orang tak ada otak. Lembu pun ada otak. Salah. Sebab tu ada setengah orang. Sebab tu minta maaf lah. Kalau kita kena nak terjemah Quran ni, dia kalau nak jadi ahli tafsir, Imam Suyuti kata kena ada 15 ilmu. Mahir dalam 15 ilmu. Kalau tak ada 15 ilmu, jangan jadi ahli tafsir. Jadi kita ni tak layaklah jadi ahli tafsir. Ilmu pertama bahasa Arab. Mesti mahir dalam bahasa Arab. Jangan terjemah apa yang Allah tidak cakap. Berbohong kita atas nama Allah. Ada setengah afala ta'qilun. Ni tak ada akal. Bukan tak ada akal. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak, sebab ta'qilun tu fi'il, perbuatan. Apakah kamu tidak melakukan satu perbuatan menggunakan akal kamu untuk faham? Jangan kata, adakah kamu tak ada akal? Mana ada manusia tak ada akal? Manusia mesti ada akal. Cuma berfungsi atau tidak berfungsi menggunakan akal itu atau tidak, itu cerita lain. Hakikatnya mereka ada akal. Yang terjemah apakah kamu tak ada otak, ini lagi salah lah. Sedap dia nak cakap kat orang tak ada otak. Lembu pun ada otak. Betul ya? Lembu pakai tak otak dia? Pakai. Kalau tidak, lembu pakai otak dia. Betul. Jangan cakap lembu tak pakai otak. Kalau dia tak pakai otak, dia makan habis besi-besi tu, pagar tu.
Dia tak makan besi. Dia tahu beza antara besi dengan rumput. Yang tak tahu beza manusia. Kadang-kadang dia curi besi masjid. Yang tu. Okeylah, setakat tu lah, insyaAllah. Okeylah, selesailah tajuk ni. Alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala membimbing dan menjaga kita semua, anak cucu kita, daripada tertipu dengan kehidupan dunia semata-mata. Baik, antara bicara dan diam. Ya, antara bicara dan diam. Ya, berkata Syekh Yusuf Hafizahullah Ta'ala, apabila berbicara menyenangkan anda, diamlah. Dan apabila diam menyenangkan anda, berbicaralah. Ni bahasa, ialah bahasa hikmah. Apabila sedap sangat duk bercakap, seronok, bercakap aja, masa tu diam dulu. Ada orang ni tak pandai nak berhenti bercakap. Betul. Saya kadang-kadang minta, Ustaz. Ni bukan nak cakap kat mana-mana ustaz, tak ada. Dah lah mengajar ni, dia dah bercakap dah daripada awal sampai akhir. Masa tempat makan nak minum-minum, bagilah AJK bercakap pula. Ni dia pula bercakap tuan-tuan ceramah kat situ. Tak berhenti bercakap, tak berhenti nak diam. Diamlah. Betul. Begitulah sebenarnya. Ustaz-ustaz lah. Bukan tuan-tuan. Tapi sebenarnya begini, kalau kita duduk depan ulama, bukan ustaz ya, depan ulama ni jangan banyak cakap. Biarkan dia bercakap. Kalau depan ustaz tak ada masalah. Macam kita ni ustaz. Sebab ada satu adab diajar oleh para alim ulama, iza kunta ma'al ulama, apabila kamu duduk bersama dengan ulama, fahfaz lisanak, jaga lidah kamu. Nak cakap boleh, tapi tolong hati-hati sangat lidah tu. Jangan ikut suka nak bercakap. Dan baik diamlah, supaya memberi laluan pada para alim ulama. Sebab ulama ni, dia cakapan dia adalah ilmu. Yang campur itu, campur ini, itu ustaz. Betul. Saya cakap orang. Ustaz ni kadang-kadang dia cakap pasal ni, dia cakap pasal ni. Kalau duduk depan ulama tak ada, dia cakap ilmu je. Tu kalau nak tahu. Iza kunta ma'al awliya, tapi kalau kamu duduk pula dengan awliya, dengan wali-wali Allah, fahfaz qalbak, jaga hatimu. Kerana para wali Allah ni, dia boleh baca hati kita. Dia tahu kita nak cakap apa kat dia. Maka tolong jaga hati. Macam mana nak jaga hati? Zikir Allah. Kami masa duduk di Yaman dulu, pegang tasbih lah. Masa belajar. Pegang tasbih ni ada dua keadaan. Satu, kalau guru tu benar untuk kita berzikir masa belajar, maka kita boleh. Kalau ada guru-guru tak benar, dia tak berhenti dulu pegang tasbih, dia takut mengganggu, tu tak boleh lah. Tapi biasanya kita pegang tasbih, dibenarkan. Zikir lah, masa duduk mengaji tu zikir Allah. Sebab Abi Omar ni masa duduk mengajar, dia duduk tengok. Contoh dia berhenti. Dia berhenti tu, dia nampak dah dalam hati kita tak ada zikir. Jangan. Dia tengok, dia pun berhenti. Kita pun zikir Allah. Dia pun pusing ke lain pula. Jangan tuan-tuan sekalian, takut. Memang takut. Takut. Masa dia pandang ke lain, baru kita boleh tengok dia. Masa dia pandang kita, kita pun tunduk. Takut dia tengok ni. Alam ni. Memang dia nampak, tuan-tuan sekalian, dia tahu. Sebab kita dah banyak kali kena lah. Kan? Dia tahu dalam ni. Di mata, dia boleh baca semua ni. Mata, sebelum kita datang ke majlis mengaji tadi, kita ada tengok apa. Dia bagi tahu. Kalau Syekh Yusuf ni, ada seorang kawan saya dah cerita. Ustaz juga. Tapi dia buat takaful. Sebelum tu dia jumpa klien perempuan. Melekat orang perempuan tu kat mata dia. Tuan-tuan jangan. Ustaz pun, iyalah, dia pun manusia. Akhir sekali dia pergi jumpa Syekh. Syekh pun tengok. Aku nampak perempuan dalam mata kamu, dia kata. Tu dia cerita sendiri kat saya. Malu. Minta maaf lah Syekh. Ya. Dia tercetak di mata ni. Tu mata ni bahaya. Dari mata turun ke hati. Okeylah. Jadi nak bagi tahunya tadilah, nak bagi tahu adab. Bagaimana adab kita dengan ulama, kita dengan aulia, itulah adab. Dan begitulah kalau kita sedang berbicara, tak tahu nak berhenti ni, berhenti segera. Diam.
Dan apabila kita rasa diam tu senang, tenang dah, bolehlah berbicara masa tu. Bicara kita pun akan jadi bicara yang tenang, bicara yang memberi manfaat. Bila mana diam, tenang. Diam tu ada dua maksud. Satu maksud tenang, satu maksud diam. Baik, kemudian belajarlah diam sebagaimana kamu belajar berbicara. Dulu belajar bercakap kan? Bercakap ni ada orang buat kursus pidato. Apa kursus pidato tu? Nak bercakap lah. Kursus marketing untuk bagaimana cara. Macam-macam orang buat kursus sekarang ni. Maka sebagaimana kita belajar untuk bercakap, maka belajar juga untuk diam. Ya. Tambah apa ya? Kita sebagai isteri, kita sebagai suami, selalu ada benda-benda yang tak betul. Diamlah dulu. Dia belajar diam, belajar duduk diam, tenang duduk. Ada suami yang banyak cakap pun ada. Isteri yang banyak cakap pun ada. Tak tahu itu. Sikit sudah. Sikit aja apa. Saya pernah tengok depan mata. Sikit ya suami dia buat. Kita duduk tengok. Kakak saya. tak ada tu. Astagfirullahalazim. Tu. Sekali tapi dah pandai dia. Dah pandai dah. Alhamdulillah. Betul. Kena pandai belajarlah. Belajar saya tanya balik. Tujuan apa untuk belajar? Belajar ni untuk pandai. Belajar untuk pandai. Untuk bijak tak boleh belajar. Bijak kena minta dengan Allah. Sebab tu kita ada doa tadi. Allahumma rzuqnal fahma wal ilma wal hikmata. Kan kita minta tadi dengan Allah, minta hikmah, minta bijak. Tapi kalau tak pandai belajarlah, tak pandai memasak, nak minta dengan Allah. Ya. Tak pandai kemas rumah. Tak pandai komputer. Nak doa, ya Allah, biarlah aku pandai komputer. Tak boleh, pandai mesti belajar. Dan dikatakan di sini, belajarlah diam. Maka diam ni boleh belajar. Boleh ya? Diam boleh belajar. Belajar diam. Sebagaimana kamu belajar berbicara. Jika bicara dahulu menjadi pembimbingmu, maka diam akan menjadi pelindungmu. Bila mana kita belajar, maka pengajian kita itu akan jadi pembimbing kita dan pelindung kita. Baik, kata Muhammad Ar-Rahibi rahimahullahu ta'ala, man adkhala fi batnihi fudulal ta'am. Ini sebab, nanti orang tanya kita, macam mana saya ni banyak sangat bercakap ni Ustaz? Kenapa saya ni tak pandai berhenti bercakap ni? Bercakap aja. Maka apa punca salah satunya? Bercakap ni maksudnya bercakap benda-benda yang tak baik. Kalau bercakap benda baik, silakanlah, tak ada masalah sebab dia bagi pahala. Selalu suka sangat bercakap. Kan buat video live kan. Cakap maki orang apa semua sekali, subhanallah. Ni 1 hari 2 hari ni. Wallah alam tak tahu siapa. Duk cakap video. Dia lalu kok wall kita kan. Takat tu dulu lah. Tahu, bukan tak tahu. Man ni terjemah lama tu, barang siapa. Man ni ismul mausul, sesiapa yang sesiapa yang, siapa sahaja ada khala yang memasukkan fi batnihi, ke dalam perutnya. Dia masukkan dalam perut dia, maknanya dia makan lah. Apa yang dia makan? Fudulat ta'am, dia ke dalam perutnya banyak makanan. Jadi dengan terjemah mudahnya, sesiapa yang banyak makan, dia makan aja. Akhraja min lisanihi, akan keluarlah daripada lidahnya fudulal kalam, banyak percakapan yang sia-sia. Rupa-rupanya orang bercakap mulut dia tak itu ni, dia banyak makan. Makan banyak. Ya, makan banyak. Gelojoh dan sebagainya, makan banyak. Tolong hati-hatilah ya. Inilah hikmah puasa. Tuan-tuan perasan tak? Memang kita perasan sungguh. Masa kita puasa, malah nak bercakap ya. Malah rasa nak bercakap. Puasa ni, tu paling-paling pun cakap macam tu je lah. Ya maaflah ya, saya ni puasa. Tengok. Kan Nabi ajar tu. Kalau orang kata kat kita apa-apa, kita kata anasa-im, saya puasa. Nabi suruh cakap tu, bukan riak pula dah. Tak, Nabi cakap.
Nah, you ni kenapa you ni begini-begini? Minta maaf ya, anak saya puasa. Riak dah pula. Dia tengok mulut dia. Nabi suruh kita cakap kita puasa. Apa maksudnya? Maksudnya puasa ni bukan berlapar dan berdahaga sahaja. Puasa ini ialah puasa mulut. Bukan puasa perut. Perut memang dah puasa dah. Kalau tak cakap pun tak apa dah. Kita pun tahu, Allah pun tahu. Tapi bila mana dia maki hamun kita, kita pun cakap kita puasa. Kita nak cakapnya bukan perut kita puasa, mulut kita puasa. Kalau kita tak puasa, kita pun pandai juga cakap. Tengok hikmah puasa. Tapi yang banyak cakap tu sebab makan banyak lah tu. Sudah. Ni ulama bagi tahu ni. Dan dia tahu. Baik, kata sebahagian salafus soleh, aku mengekang mulutku selama 30 tahun. Tengok dia jaga mulut dia. Mengekang tu maknanya menjaga daripada bercakap benda yang sia-sia. Itu maksudnya bukan kata tak bercakap, 30 tahun tak bercakap, habis isteri dia, anak-anak dia. Ni tak boleh. Kita sebagai seorang suami, mesti kita layan isteri dengan percakapan yang baik, anak layan anak-anak, layan kawan-kawan kita. Nanti kawan kita kata, apa khabar Tuan Haji? 30 tahun. Tak. Ia mengekang diri daripada percakapan sia-sia. Sehingga tidak pernah mendengar sesuatu kecuali yang keluar daripada hatiku. Kerana kita ni ada dua mulut. Macam mana ada dua mata, begitu juga ada dua mulut. Mata hati dan mata yang ni. Satu lagi mulut ni, satu lagi mulut hati. Sebab tu kita kata bicara hati. Kerap kali berbicara dalam hati kan. Banyak duduk sedia-dia tapi hati berbicara. Maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, terimalah aku sebagai hamba-Mu ya Allah. Ni hati tu biar berbicara. Sebab Allah sedang memandang kepada hati. Allah sedang nampak ni hati kita duk cakap apa ni. Begitulah. Sehingga dia dengar suara hati dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak rasa, puan-puan latih hati tu zikir. Sebelum tidur zikir Allah, 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 Allah. Kenapa dikatakan Allah? Boleh tak la ilaha illallah? Boleh. La ilaha illallah ni boleh. Takut-takut kita tidur, kita lena pada kalimah la ilaha. Tapi boleh. Kalau kita tak lena, lepas tu kita zikir Allah, 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 Allah. Mula-mula kita zikir dengan lisan. Kemudian kita zikir dengan hati. Mengikuti lisan. Kemudian bila mana kita dah selesa dengan hati, lisan tutup, mulut kita tutup pun kita zikir. Sampai satu ketika dia masuk ke dalam lubuk hati kita. Sampai satu ketikanya, kita pejam mata pun, kita dah rasa kita tidur pun, dia berzikir dan dengar di telinga kita Allah, Allah, Allah. Kalau kita tak biasa peringkat awal, macam saya dulu ada sikit pengalaman. Dia bukan selalu, kadang-kadang Allah bagi kat kita ni. Bukan Allah tak nak bagi sebenarnya. Allah takut kita tak mampu nak tanggung. Macam kerinduan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, keseronokan membaca Quran. Subhanallah, kalau Allah bagi sungguh-sungguh keseronokan sembahyang. Sebab tu kita dengar kisah-kisah yang 300 rakaat satu malam. La haula wala. Bagaimana mereka sembahyang? Kerana mereka sudah seronok. Jadi kadang-kadang ada orang yang mampu menanggung keseronokan itu, kecintaan, kerinduan dengan Allah itu. Sebagaimana saya pernah sebut bahawa rindu ini adalah indah tapi menyakitkan. Betul ya? Pernah rindu? Indah tak? Indah. Merindui seseorang ni indah. Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang, indahnya kehidupan. Tapi menyakitkan. Tapi maka Allah tak nak kita menanggung kesakitan yang kita tak mampu nak tanggung. Maka kadang-kadang Allah bagi sekejap, Allah tarik balik. Gitulah. Jadi kadang-kadang antara setakat yang saya mengalami, sehingga kita kata apa? Kita jadi pula tak selesa sebab dia Allah, Allah. Duk dengar sini Allah, Allah. Akhir sekali kita kata, boleh tak hati tu diam sekejap, aku nak tidur. Saya cakap gitu tuan-tuan. Maka dia diam lah. Dia. Apa yang nak sebutnya bahawa hati ni kalau dia berbicara, dia berzikir, akan dengar di telinga kita. Barulah kita faham ulama-ulama ni bila mana kita cakap dalam hati, didengar. Baru kita tahu apa-apanya. Itu yang saya ceritakan, saya makan dengan seorang pakcik tu. Saya cakap kat orang depan tu tak ada adab dalam hati saya. Saya dah dengar cerita. Ada yang belum. Saya cerita ringkas. Masa saya di Yaman tu,
kami hari-hari minggu kadang-kadang dibawa ziarah sana, ziarah sini. Biasa tiap-tiap hari makan nasi, lauk ikan. Nasi, lauk ikan goreng. Kemudian kuah tak ada. Dia blender tomato dengan lada. Gitu, itulah kuah. Kami makan banyak. Banyak makan selera. Hari minggu, kadang-kadang dia lauk unta, lauk ayam. Hari lain, lauk ikan. Satu kali pergi ziarah satu tempat, daging unta. Bukan nak cerita unta tu sebenarnya. Bila mana mula makan, saya dengan pak cik duduk sebelah ni, saya duduk belah ni. Saya ingat lagi masa tu. Ada dua orang Arab. Arab tu muda lagi. Tapi orang alim saya rasa. Tapi oleh kerana kita ziarah, dah makan tak dengan kumpulan kita lah, mak campur lah. Campur. Dia ambil lauk tu letak depan dia. Dia dua orang ni, lauk tu 3 ketul, dia tak depan dia. 3-3. Saya dengan pak cik ni makan nasi saja makan. Tengok kat lauk, tengok lauk. Betul makan. Saya ialah kita orang muda kan. Kita pun ambil letak kat tengah. Letak kat tengah. Letak kat tengah. Tu yang pertama. Bila mana kita makan nak ambil lauk, tengok dah tak ada dah kat depan. Duduk tempat dia dah, 3-3. Dan dia makan lauk dulu. Okay, dia makan. Lepas tu saya nak ambil lagi sekali, pak cik tu dah cuik saya. Dia cakap macam tu. Dah. Sebab kita dah ambil, letak kat tengah, harap-harap dia dah faham lah, makan sama-sama. Tak, dia tak faham. Okey, tak apa. Kita raihkan orang yang tak faham. Tengok dia ajar dah. Kemudian saya pun cakap lah dalam hati, qalilul adab. Cakap Arab, sebab depan kan Arab. Dalam hati tu cakap Arab, qalilul adab. Tak ada adab. Bila mana saya cakap tak ada adab, pak cik tu cuit saya lagi sekali, dia tepuk paha saya. Dia pun tunjuk kat hati saya. Dia pun tunjuk kat hati dia, dia kata tu. Dia buat macam ni. Saya pun angkat 2 belah tangan, minta maaf. Saya pun tu fikir, berhenti sekejap saya makan. Saya cakap dengan mulut ke cakap dengan hati? Rupa-rupanya ada orang, dia dengar kata hati kita. Sebab hati tu pun ada suara yang boleh didengar oleh orang-orang yang tertentu. Saya pun tengoklah, lepas tu pakcik tu memang rombongan saya. Baliklah. Balik kat madrasah tu, saya duduk perhati, siapa dia ni? Sembahyang, zikir, baca Quran. Sembahyang duduk dalam masjid aja dia. Mesti aulia ni. Tengoklah. Apa nak cerita tu lah. Yang lain banyak lagi, yang lain. Kadang-kadang saya panggil seorang tu, ada seorang ulama tu, saya panggil dengan hati saya. Dia duduk jauh, dia pusing angkat tangan. Dengarlah. Dengar. Yang ni lah. Tu yang dikata, aku mengekang mulutku selama 30 tahun sehingga tidak pernah mendengar sesuatu kecuali keluar daripada hati aku. Setelah itu aku mengekang hatiku selama 30 tahun sehingga tidak pernah mendengar sesuatu kecuali yang keluar daripada mulutku. Maknanya kedua-dua ni boleh dikawal. Belajar untuk diam. Sebab kadang-kadang hati ni, kalau kita tak ajar dia untuk dia diam, macam-macam juga dia bercakap ni. Betul. Orang lalu kat depan, dia cakap. Kadang-kadang keluar sikit. Dia tunjuk kat kawan dia. Betul. Dia dah habis dah cakap dalam ni. Tak tahan. Dia pun cakap. Dia cuik-cuik. Allah. Betul. Yang belajar juga mengekang hati agar dia tidak sebarangan berbicara. Kadang-kadang hati ni lagi bahaya berbicara daripada mulut. Kerana hati itu Allah sudah pandang kita. Baik, kemudian yang bawah tu, kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, al-mu'min, orang mukmin. Idza, apabila. Idza tu sekarang dan akan datang. Dia menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Al-mu'min, orang mukmin, idza, apabila arada ayatakallama. Apabila dia ingin bercakap ataupun dia ingin berbicara, nazara, naklah dia berfikir dahulu. Nazara ni fikir. Fa in kana kalamuhu lahu takallam. Fa in, maka in, jikalau kana adalah kalamuhu, percakapannya lahu. Di bawah tu dia tak terjemah ya, saya duk perhati, saya duk tengok sebelum ni, tak ada terjemahan yang membicarakan berkaitan dengan perkataan lahu tu. Maka jikalau kata-katanya, bicaranya lahu, apa makna lahu? Baginya. Apa makna baginya? Baginya dapat pahala, ada ganjaran.
Dia beza perkataan Arab lahu dengan alaihi. Kalau lahu untuknya, alaihi ke atasnya. Maknanya ke atasnya dosa. Kalau lahu ada baginya pahala. Takallam maka bicaralah. Ya, kalau kita nak bercakap satu benda, kita fikir. Ni orang mukmin dia kena fikir dulu. Aku nak cakap benda ni, benda ni. Okey. Adakah percakapan aku ni ada pahala tak untuk diri aku? Ada. Okey, silakan bercakap. Takallam, cakaplah. Wa in, dan jikalau kana adalah apa? Adalah percakapan itu alaihi. Tu beza lahu dengan alaihi tu. Tolong buat tanda sikit tu. Alaihi ke atasnya dosa. Ada dosa. Amsik anhu. Maka amsik ni diam. Pegang lidah dia, diam. Sebab apa? Sebab wal fajir. Sebab orang yang banyak dosa ni, innama lisanuhu, ini dia tak tulis baring, raslan ringan. Ya, orang yang selalu berbicara. Orang yang banyak dosa ialah orang yang lidahnya banyak berkata-kata. Ialah kan kita pernah dengar hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Rasulullah SAW kata, apabila orang itu banyak berbicara, banyak dosa. Banyak silap dulu. Bila mana banyak bercakap, banyak silap. Bila mana banyak silap, banyak dosa. Bila mana banyak dosa, tempatnya dalam neraka. Wal iyazbillah. Allah. Ada satu hadis Matan Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau tak silap saya, hadis tu hadis yang ke-29. Banyak dah lupa akhir-akhir ni. Dulu hafal, ingat hadis tu nombor berapa. Tapi akhir-akhir ni betul lah. Yang makin bertambah umur, makin banyak lupa. Kita lah sebenarnya ulama-ulama dahulu makin bertambah umur, makin banyak ilmu, makin berjilid-jilid kitab mereka karang. Tanya soalan apa pun mereka boleh jawab, mana ingatan mereka kuat. Kita orang Malaysia ke tak tahulah, banyak lupa. Betul jadi. Tapi seingat saya betul hadis 29 tak ingat. Hadis yang ke-29 tu dia panjang, satu muka setengah lebih kurang gitu. Dulu hafal, dulu minta dengan Allah begini. Ya Allah, mintalah apa yang aku hafal, yang aku dengar, yang aku pandang, supaya aku ingat, ya Allah. Ingat. Jadi kalau kita letak itu, letak tu selain daripada kita hafal, kita ingat. Perkataan tu duduk belah mana? Duduk belah kiri ke belah kanan? Yang belah kanan tu ada berapa perkataannya? Tu ingat. Tapi sampai satu masa yang menjadi masalahnya ialah kita tak, ialah Allah ni Maha Pemurah, dah kita nak begitu, dia bagilah. Jadi menyebabkan bila mana kita tengok satu benda, kita ingat lama. Tu jadi masalah juga. Tengok pokok ada kat situ, ingat. Tengok, pokok ni dah tak ada. Dulu ada kat sini ni. Betul. Sebenarnya tak bagus juga. Semua ingat. Sebab tu Allah bagi kita lupa. Bagus lupa ni rupa-rupanya. Kerana tidak perlu semua kita ingat. Kalaulah kita ingat daripada kecil sampai ke hari ni, berapa benda kita nak tanggung beban dalam pemikiran kita ni. Terlalu banyak sangat. Ya, ada benda lupakanlah. Ya, tak perlu kita ingat. Ada benda kita kena ingat. Tak apalah nak sebutnya tadi. Ya, yang 29. Hadis tu sehingga Nabi kata, berapa ramai manusia yang akan dihumban ke dalam neraka. Melainkan illa hasaidu alsinatihim. Ya, kerana apa? Kerana hasil tuaian lidah dia. Ada orang ni masuk neraka ala wujuhim. Ada manusia ni, malaikat campak dia dalam neraka begini. Ada manusia ni muka dia, malaikat humbam dengan muka dia macam tu masuk dalam neraka. Sebab apa? Antara sebabnya ialah terlalu banyak sangat tuaian daripada lidah dia, dosa-dosa yang banyak. Ni bahaya. Sehingga sahabat Nabi tanya, apakah wahai Rasulullah, kita akan diseksa dengan sebab kita berbicara? Takkanlah hanya sekadar bercakap pun nak kena seksa. Rasulullah kata, ya. Lidah ni lah yang segala-galanya. Ya. Lidah ni segala-galanya. Nabi guna perkataan milaki kulli, milak, penguasa. Sebalang banyak-banyak amalan semua ni, apakah kunci dia? Lidah. Berapa banyak amalan yang kita boleh buat, kalau tak kena gaya dengan lidah ni, hancur habis, binasa habis amalan kita. Sembahyang kita selama ni, dengan sebab lidah ni, habis amalan kita. Ya, sebab tu tolong jaga betul-betul lah. Baik, kemudian yang akhir sekali, Nabi SAW bersabda, man yatawakkal li ma baina lihyai wa ma baina rijlai atawakkal lahu bil jannah. Atawakkalu lahu bil jannah. Man tu sesiapa sahaja, yatawakkal,
yang Allah Subhanahu Wa Taala peliharanya daripada kejahatan di antara dua janggutnya. Apa makna dua janggut? Iaitu misai dengan janggut ni. Apa maknanya? Mulut. Wa ma baina rijlaihi, antara kejahatan di antara dua kakinya, iaitu kemaluannya. Atawakkalu lahu bil jannah, maka dia akan masuk syurga. Siapa boleh jaga mulut dan kehormatan diri dia, maka akan dijamin ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cakap salah satunya ialah mulut. Siapa yang betul-betul jaga mulut dia, maka Allah jamin dia ke syurga. Siapa yang tak jaga mulut dia, susah sikit untuk jaminan ke syurga, bahkan mudah untuk ke neraka. Sekarang ni orang tak bercakap dengan mulut dah, orang guna tangan. Barulah kita faham, patutlah Allah akhirat nanti Allah tanya tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sebab sekarang ni banyak ni telefon ni. Tak berhenti ni. Allah. Okeylah ya. Saya baru ni saya rasa saya berhenti lama sangat, tak bolehlah belajar lama-lama. Betul. Baru ni saya berhenti pukul berapa baru ni? 11.20. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh mengaji banyak-banyak. Betul, serius saya cakap ni. Jadi saya nak sampai urus dia bolehlah ya, insya-Allah 10.45 bolehlah. 1 jam 15 minit. Itu pun dah lama dah. Betul, dah lama. Kita tak boleh guna masa untuk belajar lama sangat. Ya, kita kena guna masa untuk beramal banyak. Balik lepas ni ada masa lagi nak baca surah Kahfi, ada masa lagi nak berselawat, ada masa lagi nak baca Quran. Kan ada masa nak ziarah, nak telefon tanya khabar kawan-kawan, mak ayah kita. Betul. Amal itu akan dapat pahala. Ini pun pahala dah juga. Ni pun pahala juga. Tapi banyak benda lagi yang kita nak buat. Ya. Sebab sebenarnya ilmu dah tak kurang dah pada kita ni. Betul. Ilmu ni dah, akhir zaman ni Allah buka pintu-pintu ilmu yang luas. Di tangan tu boleh dapat ilmu. Bangun pagi-pagi orang suruh kita berselawat pada hari Jumaat. Salam Jumaat yang mubarak. Ya, salam hari Jumaat yang mubarakah. Ya, salam hari Jumaat yang berkat. Ya, moga-moga pada hari ini kita banyak berselawat kepada junjungan baginda Rasulullah. Kita pun Allahumma salli ala sayyidina. Itu pun dah banyak dah. Dunia hari ini. Tapi yang kurangnya adalah amal. Gitulah. Baik, selesai di situ. Kita masuk pada muka surat 26. Belajar daripada kesilapan. Ya, belajar daripada kesilapan. Kata Syekh Yusuf, hafizahullah ta'ala, melakukan kesalahan bukanlah suatu yang aib. Ni ya. Ni hari ini ni, dia duk cari salah orang dan dia mengaibkan orang dengan kesalahan itu. Ini bahaya. Ya, dia tak tahu bahawa suatu hari nanti kalau Allah dedahkan aib dia lebih banyak daripada orang yang dia dedahkan itu. Ini bahaya dunia gini. Sebab tu Syekh kata, melakukan kesalahan bukan suatu yang aib. Bukan suatu yang memalukan. Kita manusia ni. Nanti kita baca hadis yang bawah tu. Tak ada manusia yang tidak pernah silap. Tidak pernah ada manusia yang tidak pernah silap. Maka jangan kita mencari kesilapan orang, kerana kita juga ada silap. Dan jangan kita viralkan kesilapan orang, kerana kesilapan kita juga akan suatu hari nanti kalau tak kena gaya, orang viralkan. Ya, kena tutup. Baik, maka tetapi tidak belajar daripada kesilapan itulah yang perkara yang mengaibkan. Yang inilah sebenarnya. Silap tak aib, tapi belajarlah. Belajar daripada kesilapan. Tapi kalaulah kita tidak belajar daripada kesilapan itu, itulah perkara yang betul-betul memalukan diri kita. Ya, dah berapa kali dah kena benda yang sama, tak belajar lagi. Okeylah, gitulah. Kata Imam Ibn Athaillah Skandari, rahimahullah ta'ala, taubat itu ada dua. Ya, taubat itu ada dua, iaitu inabah dan istijabah. Baik. Apa makna inabah? Taubat inabah ialah taubat seorang hamba kerana takut seksaannya. Ini baru kita dapat ilmu juga ya. Taubat ada dua. Satu taubat yang dinamakan taubah yang inabah. Apa maksud? Ialah seorang hamba Allah yang bertaubat kepada Allah sebab takut seksaan Allah. Takut neraka Allah. Dan taubat istijabah pula taubat seorang hamba kerana malu terhadap kemuliaannya. Ya. Malu kemuliaan Allah. Kan ada dalam kitab yang Tabihul Ghafilin juga, bukan saya sebut tu, antara yang ada yang saya ingat kita itu. Ada seorang tu bila mana saat dia nak meninggal dan dia tahu dah sakit dia ni sakit yang tak akan
takkan sembuh lah. Kita tahu ya sakit kita ni peratus sembuhnya dah terlalu rendah lah. Tambah-tambah pula duk pakai oksigen ni kan, alat bantu ni. Dan kita pun dengar anak kita duk bincang dengan doktor nak buka ke nak apa ni. Akhir sekali orang ni dalam kitab tu lah, dia tak sampai kita tahu, tapi kita tahu dia kata saat akhir umur dia rasa malu sangat dengan Allah. Yang tu akhirnya dia wasiatkan pada anak dia, bila mana ayah meninggal katanya, bakar mayat ayah ni. Abu mayat bagi dua. Satu buang ke laut, satu buang ke darat. Kenapa? Kerana dia harap-harap dia tidak dibangkitkan lagi untuk berdepan dengan Allah. Kenapa? Terlalu amat malu dengan Allah, dengan perangai buruk dia. Macam kita ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni ya Allah, contoh macam orang yang dah umur 60 duk mengumpat lagi. Udah-udahlah. Takkan 60 tak pandai nak fikir lagi. Tapi ada orang selamba je. Ya, umur 60. Saya baru ni ada, sekarang ni orang kita ni ustaz-ustaz supaya menggunakan media-media baru ni secara maksimum dalam bab dakwah. Ya, bab dakwah. Kena ada WhatsApp, kena ada Insta, kena ada tweet. Apa lagi? Ini TikTok. Lepas tu macam mana? Belajarlah dengan orang-orang muda. Lepas tu dia kena daftar kan. Download lah dulu. Okey, download. Mula-mula keluar makcik. Pak makcik umur 60 berapa? 65 dah makcik tu. Duk buat memek muka, duk buat aksi-aksi lah Allah tu, buang terus. Tak nak daftar lah, biarlah. Ya. Betul ya Allah. Lepas tu keluar pula yang buat aksi-aksi yang minta maaf lah cakap kalau silap mungkin kita pun sama juga kadang-kadang kalau buat aksi-aksi yang nampak membodohkan diri kita, menjatuhkan maruah kita. Makcik tapi banyak followers dia. Tengok makcik ni boleh tahan. Ratus-ratus ribu orang tengok. Tapi buat aksi macam-macam budak-budak lah, menggelupur, lompat-lompat macam la haula wala quwwata illa billah. Jadi benda-benda begini ni kalau dia sedar balik, dia akan rasa amat malu dengan Allah, nak bertemu dengan Allah. Ya, macam makcik-makcik yang duk color rambut merah, kuning lah, sudah-sudahlah. Bagi kat anak-anak muda tu boleh lagi lah. Boleh. Dah rasa nak warna merah rambut tu kan, color je lah. Janji benda yang menyampaikan untuk sah mandi wajib, untuk sah wuduk. Bolehkah begitu? Inai boleh. Sudah-sudahlah. Ya. Kemudian macam kita kata minta maaf lah, ni live boleh jadi ada pihak-pihak tertentu yang tengok, macam pengarah-pengarah filem. Ambil lah makcik-makcik tu, buatlah yang pergi masjid. Dah lah makcik-makcik tu dah tua, suruh melangkunkan jadi hantu pula. Ya, makin tua makin jadi hantu. Tak payahlah, kesian kat makcik tu, betul. Ya, Kak Limah, ya. Kesian kat Kak Limah. Sudah-sudahlah. Betul. Malu suatu hari nanti nak jumpa Allah. Tapi ada orang sampai tahap dia malu sungguh-sungguh Allah bagi rezeki pada dia. Malu ni rezeki. Berapa ramai dah orang perempuan di akhir zaman yang tak ada sifat malu. Dia selamba je dia. Betul. Tapi kita harap dan kita harap juga kepada dia, kita harap anak-anak cucu kita Allah beri sifat malu. Malu salah satunya malu nak bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Tak tahu nak letak mana muka kita ni. Allah jadikan kita free aja, Allah jadikan kita. Ya, tanpa kita meminta. Adanya satu benda yang paling nikmat, yang paling besar. Sebab tu saya kata, apakah nikmat yang paling utama dan paling tinggi nilai dia? Ada. Sebab tu Allah ni bila mana kita berbicara tentang Allah, pertama sekali kita bicara tentang ada. Allah itu wujud. Kerana kalau tak ada, nak bicara apa? Tak perlu bicara basar, tak perlu bicara iradah, tak perlu bicara kudrah kalau Allah itu tidak wujud. Sama juga kita sekarang duk bincang pasal apa ni? Bincang pasal nak jadi hamba Allah. Kenapa pula? Kerana nak beribadah pada Allah. Kenapa pula? Kerana nak balik jumpa Allah untuk masuk syurga Allah. Itu yang kita bincang hari sekarang ni. Kenapa kita bincang? Sebab kita ada. Maka ada ni satu nikmat yang paling besar yang tak mampu untuk kita bayar kepada Allah selama-lama. Dah lah ada, Allah bagi kita
Sihat, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita anak cucu, Allah bagi kita rakan-rakan, Allah bagi kita keluarga, Allah bagi kita sedikit harta, Allah bagi itu, Allah bagi ini. Tiba-tiba kita guna sesuatu itu untuk memalukan diri kita. Macam mana kita nak jawab depan Allah? Sebab tu dia kata di sinilah. Ya, dia ada taubat, maka bertaubatlah. Taubat yang pertama sekali, biarlah ada juga pada diri kita agar kita bertaubat kerana kita takut Allah seksa kita suatu hari nanti. Kerana seksaan Allah ini tak akan mampu kita bayang. Sebab tu kata masa saya panggil almarhum Tok Guru Nik Aziz dulu, dia kata apa? Allah ni salah satu nama dia ialah Al-Qahhar, Al-Jabbar. Apa makna Jabbar? Jabbar ni daripada perkataan Jabura. Jim, Ba, Ra. Ba baca baris depan. Apa makna Jabura? Jabura ni ialah paksa. Hidup ni kan ada dua. Ada satu hidup yang namanya Al-Hayah Al-Ikhtiyariyah. Hidup secara ikhtiar. Kita boleh ikhtiar. Apa makna ikhtiar? Kita boleh buat pilihan untuk hidup. Boleh buat pilihan. Nak hidup susah, pilih. Hidup susah pun boleh. Nak hidup senang, boleh. Kita bekerja sungguh-sungguh. Apa lagi nak buat pilihan. Nak sembahyang, boleh. Tak, ada orang berapa ramai dia pilih tak nak sembahyang. Dia pilih tak nak pergi masjid. Dia nak pergi ke mana-mana. Sampai ke China, ke Beijing, ke mana. Dia boleh pergi ke Korea, dia boleh pergi. Tapi masjid dia tak pergi. Itu pilihan dia, tak ada masalah. Ada satu lagi dinamakan Al-Hayah Al-Ijbariyah. Daripada perkataan Jabura tadi. Apa makna Al-Hayah Al-Ijbariyah? Hidup secara paksa. Kita suka, kita tak suka, suatu hari kita akan sakit. Suatu hari kita akan mati. Kita rela atau kita tak rela, suatu hari nanti kita akan tua. Macam perempuan. Mesti perempuan tak suka berkedut kan? Mana ada orang perempuan suka berkedut? Tapi suka ke tak suka, kita akan tetap menerima. Kerana ada benda yang tak mampu kita elak, antaranya mati dan tua. Betul kan? Itu hidup secara paksa, siang dan malam. Banyak sangat kerja kita pun, sampai melimpah-limpah kerja kita kat pejabat kat rumah, sampai suatu hari, sampai satu masa dia akan jadi malam. Maka berapa seronok tidur di waktu malam, dia akan tetap akan siang. Nak tak nak kena bangun. Ada orang tidur tak bangun-bangun. Itu mati nama dia. Bukan tidur. Okeylah insya-Allah ya. Maka Allah Ta'ala ini Jabura. Apa makna Jabura? Daripada Jabura tu perkataan dia Al-Jabbar. Apa makna Jabbar? Tuhan yang maha pemaksa. Kerana dia berkuasa, maka dia boleh paksa. Dia boleh paksa kita mati bila-bila masa. Mati ni ada orang nak mati suka rela. Yang bunuh diri tu dah tak suka dan tak rela dah tu. Untuk hidup. Tiba-tiba hidup bahagia, hidup seronok, suka. Tiba-tiba nak mati suka rela ada. Tak ada, tapi mati bukan masalah suka, masalah rela. Suka dan rela pun mati, tak suka tak rela pun mati. Itulah Al-Jabbar. Sampailah ke akhirat nanti. Bolehlah insya-Allah ya. Maka, suka tak suka sampai akhirat nanti Allah boleh paksa kita untuk humban kita dalam neraka. Maka bertaubatlah segera agar tidak dihumban dalam neraka, diseksa. Maka taubat itu namanya inabah. Ada taubat yang kedua ialah seorang hamba kerana malu terhadap kemuliaan, keagungan, kebesaran, kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Allah cipta kita dengan kasih sayang. Dan Allah jaga kita dengan kasih sayang. Allah sakitkan kita juga dengan kasih sayang. Kerana dia tak nak kita terseksa di akhirat, maka dia sakitkan kita sedikit di dunia. Kenapa? Nak gugurkan dosa-dosa kita. Allah, kalau kita sudah pandai berinteraksi dengan Allah, segala apa yang Allah beri pada kita, kita akan tetap merasa syukur dan gembira. Ada seorang tu, orang tanya dia, seorang awliya, orang tanya dia, dalam sepanjang hidup kamu, pengalaman hidup kamu ni, mana yang paling kamu rasa terhina orang buat pada kamu? Dia kata ada dua perkara. Ada satu perkara tu, dia naik ke tingkat atas di masjid, di sebuah masjid ada tingkat atas. Dia tidur kat situ. Dia penat sangat, dia kata aku penat sangat, aku tidur kat situ. Dan orang ingat dia ni orang gila, padahal dia wali Allah. Yalah, zaman dulu kan pakai pakaian itu nampak selekeh, nampak apa. Akhir sekali orang tengok duduk tidur situ. Halau dia keluar, dia tak nak keluar. Dia sebab dia mengantuk, dia letih sangat. Akhir sekali orang tu pakak-pakak dia, ambil dia daripada tingkat atas tu, buang melalui tangga ni. Dia kata aku sungguh terhina orang buat aku macam tu. Ya, binatang pun orang tak buat begitu. Tapi aku ingat bahawa itu adalah perbuatan daripada Allah terhadap diriku. Mungkin aku ada kesilapan dulu-dulu apa semua sekali. Maka Allah nak gugurkan dosa aku. Maka setiap kali aku jatuh di anak tangga tu ada tulang rusuk aku patah, dia kata. Orang lempar. Bukan tolak, lempar gitu, jatuh ke bawah.
Tapi setiap kali patah tulang aku rasa bersyukur pada Allah, kerana itulah digugurkan dosa aku, maka Allah mengangkat satu maqam kemuliaan aku. Ni wali lah ni, ya, kita ni susah sikit nak sampai ke tahap itu. Tapi harap-harap Allah bagi kita lah, bagi faham. Ya. Demam hari ni, alhamdulillah. Ya. Sedih hari ni. Tapi alhamdulillah, mungkin dengan sedih itu kita ingat Allah. Kadang-kadang ada anak-anak buat sesuatu kan, sedihlah mak ayah kan. Tapi mungkin kita suatu hari nanti mungkin kita pun pernah lupa, barangkali kita pernah cakap juga kat mak kita pernah bersedih kerana kita. Maka Allah buat kita di dunia dulu, sebelum kita sampai ke akhirat, Allah dah ampun dosa kita. Maka seronok. Sebab itulah Sayyidina Uwais Qarni, bila mana mak dia suruh dia doa supaya Allah sembuhkan dia, dia minta dengan Allah, ya Allah, kalaulah engkau suruh aku taat kepada ibu, maka ibuku suruh aku berdoa, maka aku terpaksa berdoa kerana mentaati perintahmu, mentaati ibu. Maka ya Allah, walau bagaimanapun tolong simpan sedikit penyakit itu sebagai kenangan. Kenangan. Kerana apa? Kerana yang bagi penyakit itu Allah. Maknanya Allah ingat kat kita. Ya, dengan beri sedikit penyakit. Untuk apa? Untuk gugurkan dosa kita. Maka tinggalkan sikit sebesar duit shilling tu, katanya atas belakang dia. Kenapa? Itu kenangan yang terindah dalam interaksi kita dengan Tuhan yang pencipta kita. Tapi kita tak faham lah, sama lah saya kan. Kita sama lah. Kita tak cukup faham bahawa setiap apa yang berlaku kat atas diri kita, itu adalah bukti Allah sedang berinteraksi dengan kita. Dan tidak ada benda yang lebih indah, tidak ada benda yang lebih mengembirakan di saat Allah Ta'ala itu, ya, Allah Ta'ala itu sedang berinteraksi dengan kita. Dan interaksi Allah itu pula ialah ingin menggugurkan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Maka sebab itulah setengah-setengah tu dia panggil apa? Rasa gembira dan rasa seronok. Cuma bagi saya, bagi tuan-tuan yang kadang-kadang mungkin kita tak faham dah kan, kenapalah Allah buat aku macam ni. Tu orang bahasa yang tak faham. Kenapalah saya ustaz selalu kena, orang lain tak kena, saya je kena. Ya ke? Orang lain lebih dahsyat lagi pada kita. Tengok Syria, tengok di Palu, tengok di Aceh, tengok di tempat-tempat yang subhanallah gempa bumi dan sebagainya. Malaysia ni jarang sangat ada pernah gempa bumi ke? Kalau ada pun taklah sampai kepada tahap-tahap. Ya, tak sampai macam Palu, tsunami. Ada baru dulu ke masa Aceh dulu, tapi tak sampai ke tahap itu. Ratusan ribu meninggal. Ya, saya pernah jumpa seorang ada di Yaman dulu masa saya pergi tahun 2005. Jumpa dengan seorang Indonesia. Duk belajar apa ni itu dengan dia, cakap-cakap dengan dia. Daripada mana? Daripada Aceh. Kejut kita sebab benda tu baru lepas peristiwa tu. 2004 rasanya berlaku, kan? Dengar cerita, dia kata semua ahli keluarga dia meninggal, semua, tinggal dia seorang. Mak dia, keluarga dia, pak saudara dia, sepupu dia, dia dah di kampung tu. Semua, tinggal dia seorang, dia kata. Dia pun bawa diri pergi ke Hadramaut Yaman. Cakap Arab tak tahu, na'am dengan la je. Saya pergi selepas tu pula, dia tak nak cakap Melayu, tak nak cakap Indon dah. Semua cakap Arab. Kita pula yang cakap Malaysia. Dia cakap Arab. Tapi tinggal dia seorang. Ujian. Kita tak pernah sampai ke tahap itu. Tinggal kita seorang atas muka dunia. Pak saudara, mak saudara, sepupu, sepapak, habis, semua habis. Adik-beradik semua tak ada. Tengok, Allah uji seseorang. Gitulah. Baik, kita baca, kita habiskan tajuk ni. Pukul berapa ni ya? 5 minit lagi. Okeylah ya. Macam tak nak berhenti je ni. Dia macam tak nak berhenti, kena berhenti. Macam tadilah, kalau bercakap-cakap sampai tak nak diam, kena diam. Kalau dah diam sampai tak nak bercakap, kena bercakap. Jadi bila mana belajar sampai tak nak berhenti, kena berhenti. Tak apa tuan-tuan. Itulah. Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, kullu setiap. Yang ni yang menjadi persoalan dalam bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, kullu asal terjemahnya semua atau setiap. Tapi tengok juga keadaan-keadaan tertentu pada tempat-tempat tertentu, dia tak jadi semua, dia jadi sebahagian.
Tu tolong ingatlah dalam bahasa Arab. Tapi di sini setiap anak Adam khata'un. Yang ini yang saya hafalnya dia ada waw dengan nun di akhir tu. Tapi tak apa jugalah. Ya di sini mungkin ada riwayat yang lain. Kalau saya hafal dulu kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ini dia melakukan kesalahan demi kesalahan. Ya. Kalau terjemah kesalahan sahaja kurang tepat. Tapi tak apa di sini okey. Sebab tu terjemah bahasa Melayu. Bahasa Arab dia panggil apa, sirah mubalaghah. Ada satu perkataan yang memberi makna yang berulang-ulang, yang banyak. Jadi setiap anak Adam ni dia akan melakukan kesalahan demi kesalahan, kesalahan demi kesalahan. Itu khata'. Bukan khata', dia ada sabdu tu. Tu beza perkataan. Khata' tu salah sekali. Khata' berkali-kali dia buat salah. Memang betul kalau kita tanya kita, dah berapa kali dah mengumpat? Banyak. Dah berapa kali dah? Macam-macam lah. Banyak kali. Ya samalah kita. Kemudian yang melakukan kesalahan banyak kali ni, wa khairu khata'in. Sebab tu dia ada ya dengan nun. Kalau pertama tak ada waw dengan nun, sebagaimana dia menunjukkan kepada jamak, plural. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan banyak kali ni, berkali-kali ni, at-tawwabun. Mereka juga kena bertaubat banyak kali. Bertaubat demi taubat, taubat demi taubat. Kena taubat banyak kali. Berulang-ulang makna dalam bahasa Melayu yang mudah. Setiap anak Adam akan melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Orang sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang berulang-ulang ini, hendaklah dia juga bertaubat berkali-kali, berulang-ulang. Itu maksud bahasa Arab. Jangan sekali. Yang cukup dengan sekali. Ya kalau boleh minta doa. Ada satu buku yang saya tulis tu, Hati yang Berzikir. Saya tak baca lagi sini ya. Ada setengah dah belajar di tempat-tempat lain. Ya. Ada 15 sifat hati yang ingat Allah. Salah satu hati yang ingat Allah ialah hati yang al-munib, al-qalbul munib. Yang tadilah al-munib, al-inabah, al-istijabah tadi. Hati yang sentiasa ingin bertaubat. Minta dengan Allah, ya Allah biarlah hati saya ni ya Allah sentiasa bertaubat. Apa makna taubat? Sentiasa hadir dalam hati rasa menyesal. Aku menyesal ya Allah, dulu aku pernah begini, aku pernah begini, aku pernah begini. Sentiasa hadir dalam hati ingin kembali pada Allah. Ya Allah, aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Kembali menjadi hamba-Mu ya Allah. Kembali mentaati-Mu ya Allah. Kembali merinduimu ya Allah. Kembali menjaga aku, yang menjaga segala peraturan. Kadang-kadang datang dalam hati, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Biar datang selalu dalam hati. Di setiap saat dan masa. Mulut cakaplah nak cakap apa pun yang baik-baik. Ya mata nak tengok yang baik-baik. Telinga nak dengar. Kaki nak berjalan, pergilah berjalan ke mana pun. Ya kadang-kadang kita pun nak berjalan juga. Betul kan? Nak duduk rumah. Tak, ada waktu kita keluar je lah. Tapi hati dengan Allah. Bagaimana hati dengan Allah? Sentiasa minta maaf dengan Allah. Ya, maafkanlah aku ya Allah. Itu dia panggil hati yang bertaubat. Baik, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum. Hasibu ni hisablah diri kamu. Hitunglah diri kamu. Qabla, sebelum antuhasabu, sebelum kamu dihisab. Ya, kamu dihitung. Ya. Allah Ta'ala ni dia akan hitung satu persatu. Sebab tu saya pernah ingat Habib Omar sebut, Hafizahullah Ta'ala, dia kata apa? Allah Ta'ala ni kalau dia hitung kita sungguh-sungguh, hisap kita betul-betul, tak ada seorang pun di antara kita ni yang akan masuk syurga. Kalau dia kira setiap patah perkataan yang kita bercakap, kalau dia kira setiap biji nasi yang kita makan, setiap titisan air yang kita minum, setiap hembusan dan tarikan nafas yang kita hembus dan kita tarik nafas, setiap langkah kaki yang kita berjalan, subhanallah, setiap denyutan jantung kita, hati kita teringat, habis saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau betul Allah hisab. Tapi sebab tu kita hitung dulu sikit-sikit sebanyak. Kalau jumpa benda-benda yang dosa, ya Allah, aku hisab diri aku, ya Allah, rupanya aku pernah buat sesuatu begini. Maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa dalam buku catatan amalan aku ya Allah. Bolehlah kita buat perhitungan. Tapi kalau kita dah tak kisah hidup, dah rasa selesa, tunggu masa nak masuk syurga, kan? Okey dah ni Ustaz, nak apa lagi? Pagi-pagi dah mengaji, 2 kelas kan?
Cuma sekarang ni baru satu kelas. Dulu sebelum ni dua kelas. Kitab baca bukan ni dengan ustaz ni aja baca nipih-nipih ni. Yang lain-lain baca tebal-tebal. Takkan tak masuk syurga. Baca kitab pasal mati ni tebal. Tak masuk syurga lagi. Saya tak suka baca kitab lama-lama. Itu kelemahan kita lah. Baca kitab lama, baca mengajar lama-lama, baca kitab tebal-tebal. Tak berapa suka. Sebab apa? Lambat khatam. Itu masalah saya lah. Jadi, takkan tak masuk syurga? Tak. Belum tentu. Yeah. Ada seorang tu kan, yang ibadah 500 tahun tu. Banyak kali kita cerita. Ibadah 500 tahun. Mati dalam keadaan sujud. Kembali ke akhirat, Allah kata, wahai malaikat, bawa dia ke syurga. Dia kata, wahai Allah, boleh tak aku nak tanya soalan? Adakah aku masuk syurga dengan amalan aku? Akhirnya Allah keluarkan sebiji mata, dia timbang dengan amalan 500 tahun. Berat sebiji mata. Maka berat sebelah sebiji mata. Dengan amalan 500 tahun, mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Itu baru sebiji. Yang sebiji lagi. Yang sebiji itu pun amalan 500 tahun itu pun dah berat mata sebiji. Mahal ni, subhanallah. Tuan-tuan nak bayar berapa? Kalau tak ada mata nak bagi orang, saya nak mata puan sebiji, berapa nak bayar? Agak-agak nak bagi berapa harga dia? Tak bagilah, tak bayarlah. Dia nak bayar 500 juta ni. 1 bilion lah, 1 bilion nak bayar. Tak bayarlah. Saya sayang mata saya. Saya boleh baca Quran, saya boleh tengok anak-anak. Kan? Lagipun mata ni Allah bagi dua, sebab satu nak pandang dunia, satu nak pandang akhirat. Kalau saya bagi satu, saya nak pandang apa? Dunia saja atau akhirat saja? Tengok. Tak bagi. Sebab tu mata ni berat. Sebab tu saya kata mata ni, dia punya sistem dia pelik. Nak kata manual, dia auto. Nak kata auto, tak juga. Semi auto ke apa ni? Betul. Kita boleh pejam. Kita boleh celik. Kita boleh tutup sebelah. Kita boleh buat berkelip. Tapi kalau kita biarkan dia berkelip. Macam mana sistem dia ni? Siapa yang sebenar kawal ni? Nak kata Allah 100% kawal, kita juga yang mengawal. Tapi pelik dia ni. Tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hitunglah diri kita sebelum Allah hitung. Sebab ke Allah ni Ta'ala ni kalau dia hitung, dia ni Tuhan yang latif. Apa makna latif? Salah satunya halus. Lembut pun boleh. Tapi halus. Maknanya dia boleh kira sungguh-sungguh. Dia kira betul-betul. Sebab itulah Allah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar berat debu. Zarrah ni kita kata atom. Besar berat atom. Pernah nampak atom? Debu pernahlah nampak, tapi atom pernah nampak? Tak nampak. Besar tu pun Allah kira. La haula wala quwwata illa billah. Macam mana agak-agak? Salah besar debu. Allah takkan Allah kira sangat. Ya, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa contoh salah besar debu? Kejahatan sebesar debu. Apa-apa contoh dia? Contoh apa contoh? Kita pun tak terfikir, apalah kesalahan sebesar debu? Kesalahan apa ya? Cubit orang. Cubit ni bukan besar debu, merah apa dia tu. Apa buat apa? Jentik dia. Tak dicubit ni jentik. Telinga dia, besar debu. Mana ada besar debu besar? Habis mana yang besar debu? Tapi itu pun Allah kira. Sebab tu ulama kata, kalaulah Allah betul-betul hitung saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, tak ada seorang di kalangan kita masuk syurga. Allah. Sebab tu kita kena doa, Allah mahasibni hisaban yasira. Tapi kalau boleh minta merayulah pada Allah. Ya, kalau Allah terima, alhamdulillah. Ya Allah, tolong jangan hisab aku, ya Allah. Masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Kalau Allah itu, cuba study lah sikit macam mana amalan-amalan yang masuk syurga tanpa hisab. Study lah sikit. Salah satu amalannya ialah tawakal. Serah sungguh pada Allah. Diri ni serah. Aku serah diriku padamu, ya Allah. Maka ketika itu jangan cakap apa kalau berlaku apa-apa. Contoh Nabi Ibrahim. Wa idh qala lahu rabbuhu aslim.
idh qala lahu, dan ingatlah ketika mana Tuhannya berkata kepadanya, aslim, serahlah dirimu sepenuhnya kepada aku. Maka Nabi Ibrahim jawab apa? Aslamtu li rabbil alamin. Aku serah diriku kepada Tuhan sekalian alam. Diserah seluruhnya. Akhir sekali umur 80 tak ada anak lagi. Nampak tak? Kemudian pergi pula dapat isteri mengandung. Ambil isteri letak kat padang pasir. Hari ni kalau suami pergi letak perempuan kat dalam hutan tu, perempuan cakap apa? Suami apa ni? Oh, memang confirm lah, lebih pada zalim, hantu apa semua sekali. Tapi isteri dia pula, subhanallah, dia kata, wahai Nabi Ibrahim, engkau tinggalkan aku ni kerana kamu nak tinggalkan ataupun Allah yang suruh? Dia kata Allah yang suruh. Kalau Allah yang suruh, Allah tidak akan pernah mensia-siakan aku. Tengok, aslam tu, kalau nak macam tu boleh, maka syurga tanpa hisap. Okeylah, setakat tu dahululah insya-Allah ya. Allah. Kemudian kita akan sambung pada Jumaat yang akan datang nanti, pada bulan yang akan datang, ketiga dan keempat. Ada soalan ke ni? Kalau ada, tak adalah ya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ahmad Rayyan bin Ahmad Mukhtar, semoga diberi kesembuhan dari penyakit dengan segera. InsyaAllah kita niat yang sama kepada saudara Ahmad Rayyan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك. اللهم أنزل علينا يا الله وعلى أحمد ريان يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقام فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau turunkanlah kepada kami semua ya Allah, dan khususnya kepada Ahmad Rayyan ya Allah, dan juga kepada orang-orang yang sakit di kalangan kami ya Allah, saudara mara kami dan sahabat-sahabat kami ya Allah. Kau turunkanlah kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, penawar daripada penawar-Mu ya Allah, ubatan daripada ubatanmu ya Allah, keberkatan daripada keberkatan-Mu ya Allah, kasih sayang daripada kasih sayang-Mu ya Allah. Kau turunkanlah kepada kami dan khususnya pada Ahmad Rayyan dan semua orang yang sakit di kalangan kami ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah. Maka sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit Ahmad Rayyan ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah dengan kasih sayang-Mu dan keberkatan-Mu ya Allah. Allahumma innahum sa'aluna ma laisa indana. Ya Allah, mereka meminta dengan kami ya Allah sesuatu yang tidak ada pada kami ya Allah. Hanya kami mampu berdoa untuk mereka ya Allah. Maka Engkau berilah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Engkau berilah kesihatan kepada mereka ya Allah. Kau berilah afiat kepada mereka ya Allah, dan berilah kesabaran kepada mereka dan ahli keluarga mereka yang sedang menghadapi kesakitan dan penyakit dan segala-galanya ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Shifa, ya Arhamar Rahimin. Allah ma'zil alaina ya Allah dawa'an min dawaik wa rahmatan min rahmatik min indika ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami belajar tentang dua perkara ya Allah. Pertama, dunia yang menipu daya ya Allah. Jagakanlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada kami dan anak cucu kami ya Allah, agar kami tidak tertipu dengan tipu daya dunia ya Allah. Dan kami juga berbicara tentang bicara dan diam ya Allah. Engkau didiklah kami ya Allah, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dan biar kami tahu di saat bila kami perlu berbicara ya Allah, dan di saat bilakah kami perlu diam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.